Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan masih bersemangat untuk teruskan pembelajaran dalam talian ni lah. So untuk hari ni kita akan teruskan dengan topik bentuk muka bumi di Malaysia, yang mana kamu dah diperkenalkan minggu lepas, tetapi dalam bentuk soalan. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya ataupun tak berapa nak faham mengenai topik ni lah. Tahniah diucapkan pada siapa yang dah buat tugasan yang cikgu berikan pada minggu lepas. So untuk minggu ni, siapa yang belum berkesempatan untuk lakukan tugasan yang cikgu berikan pada minggu lepas, tak apa, kamu boleh dengar dulu penjelasan cikgu mengenai topik ni, dan selepas ni kamu boleh lakukan tugasan yang Okey, untuk bentuk muka bumi di Malaysia ni, kita akan lihat kepada 4 aspek ataupun 4 bentuk muka bumi, iaitu yang pertama adalah tanah tinggi, yang kedua adalah tanah pamah, yang ketiga pinggir laut, dan yang terakhir adalah saliran. Untuk keempat-empat ni kita akan tengok ciri-ciri dia dan contoh-contoh kawasan yang terdapat di Malaysia. Kepada tanah tinggi, ciri-ciri dia yang pertama adalah tanah tinggi merujuk kepada kawasan ketinggian yang melebihi 180 meter dari aras laut, merangkumi banjaran gunung dan dataran. Okey, banjaran gunung di Malaysia ni terjadi akibat daripada proses lipatan. Bagi gunung lipat ni, kalau siapa yang ingat, cikgu dah ajar pada kelas sebelum ni, iaitu cikgu dah tunjukkan video. So tak apa, cikgu terangkan semula. Gunung lipat ni dia terjadi apabila terdapat daya mampatan pada kerak bumi. Okey, hasil daripada tolakan dan sepitan dari arah bertentangan, ia akan menyebabkan kerak bumi mengalami tekanan, dan seterusnya dia akan termampat dan menghasilkan gunung lipat. Okey, itu sedikit mengenai gunung lipat lah. Okey, seterusnya, banjaran Titiwangsa tinggi di bahagian utara dan semakin rendah ke selatan semenanjung Malaysia. Kebanyakan banjaran terbentuk di bahagian tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sarawak dan di barat, serta tengah negeri Sabah. Kawasan tanah tinggi mempunyai suhu yang rendah. Okey, kalau ikutkan kawasan di tanah tinggi, seperti contohnya Cameron Highlands, yang paling dekat dengan kita adalah Genting Highlands. Dia mempunyai suhu yang rendah berbanding kawasan yang kita diami lah. Contohnya Genting Highlands, dia ada kawasan yang sejuk ataupun suhu yang rendah berbanding kawasan di Batang Kali. Okey, kita pergi kepada tanah tinggi semenanjung Malaysia. Okey, tanah tinggi semenanjung Malaysia ni dia berpunca dari dataran tinggi Yunan di pedalaman negara China yang merentasi Thailand dan menganjur dari utara ke selatan semenanjung Malaysia. Betapa panjangnya, yang mana kita boleh tengok kat sini, dia bermula daripada China, pedalaman negara China, dan dia merentas Thailand dan menganjur daripada utara ke selatan semenanjung Malaysia. Okey, yang tu kita tengoklah dia punya panjangnya kita punya tanah tinggi lah. Okey, untuk banjaran gunung di semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Okey, untuk gunung lipat tadi cikgu dah terangkan mengenai proses dia lah. So cikgu harap kamu faham. Untuk gunung lipat ni kita ada dua. Yang pertama, kita ada gunung lipat muda dan gunung lipat tua. So dekat semenanjung Malaysia ni kita terdiri daripada gunung lipat tua yang stabil. Okey, apa bezanya? Untuk gunung lipat muda ni, dia adalah terhasil pada 30 hingga ke 50 tahun juta yang lalu, manakala gunung lipat yang tua ni dia terhasil daripada 200 juta tahun yang lalu. So banjaran Titiwangsa ini juga dikenali ataupun merupakan tulang belakang semenanjung Malaysia. Kenapa dia digelar sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia? Untuk kawasan banjaran ni kita terdapat banyak pegunungan. So kita dah tahu tadi, untuk banjaran gunung di semenanjung Malaysia ni ataupun di banjaran Titiwangsa adalah terhasil daripada gunung lipat tua yang stabil. So kawasan tersebut adalah kawasan yang kukuh dan dia akan menstabilkan kerak bumi daripada gempa bumi. Itulah kenapa digelar sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia. Okey, kita tengok kepada peta di tanah tinggi di semenanjung Malaysia. Okey, untuk peta tanah tinggi di semenanjung Malaysia, perkara pertama, apabila kamu tengok peta, kamu kena tengok petunjuk. Okey,
kita tengok petunjuk yang dekat sini yang disediakan adalah segitiga kecil ni adalah untuk gunung, garisan adalah untuk banjaran dan selebihnya adalah untuk ketinggian. Okey, kita lihat pada peta ni, kita tengok pada B1. B1 adalah garisan. Apabila garisan ni dia adalah melibatkan pada banjaran Titiwangsa. Untuk banjaran Titiwangsa ni kita ada Gunung Korbu dekat sini, G1. Kita tengok Gunung Korbu. Dan yang B2 ni kita ada banjaran Tahan, yang mana kita ada G2 iaitu Gunung Tahan. Dan yang ketiga kita ada banjaran Benom. Okey, yang ni yang cikgu terangkan tadi. Info geografi ni kamu tengok gunung lipat muda terbentuk kira-kira 30 juta tahun hingga 50 juta tahun yang lalu, manakala gunung lipat tua terbentuk kira-kira 200 juta tahun yang lalu. Okey, dekat sini kat peta ni kamu boleh tengok, kamu kena hafal, kamu kena tahu banjaran yang terdapat di Semenanjung Malaysia ni kita ada 3. Yang pertama banjaran Titiwangsa, yang kedua banjaran Tahan di negeri Pahang, dan yang ketiga adalah banjaran Benom. So untuk banjaran-banjaran ni kita ada banjaran Titiwangsa pula kita ada Gunung Korbu yang terletak di banjaran Titiwangsa dan Gunung Tahan di banjaran Tahan. Okey, itu di bahagian tanah tinggi di Semenanjung. Seterusnya kita pergi kepada Sabah dan Sarawak. Okey, untuk Sabah dan Sarawak kita ada banjaran dan kita ada gunung juga. Untuk Sabah kita ada banjaran Croker, banjaran Terus Madi dan banjaran Bresi yang terletak di Sabah. Okey, Gunung Kinabalu yang terletak di banjaran Croker merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. So lepas ni kalau ada soalan yang bertanyakan mengenai gunung di Malaysia, gunung paling tinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di banjaran Croker. Kamu kena tahu itu dan cikgu harap kamu catatkan nota mengenai Gunung Kinabalu ni lah. Okey, di Sarawak pula kita ada 4 banjaran iaitu banjaran Tamak Abu, banjaran Pegunungan Iran, banjaran Pegunungan Hos dan banjaran Kapuas Hulu. Okey, kita lihat sedikitlah mengenai peta di Sabah dan Sarawak. Okey, untuk Sabah dan Sarawak ni mana bahagian Sabah, mana bahagian Sarawak. Untuk senang kamu faham, kalau peta Sabah Sarawak ni bahagian paling atas yang berbentuk kepala buaya adalah Sabah dan bahagian bawah yang berbentuk ekor adalah Sarawak. Itu cikgu ingat, cara cikgu ingat. So kamu boleh gunakanlah kalau mana-mana tahu mana yang lupa, mana Sabah, mana Sarawak. Okey, untuk Sabah seperti yang kita dah lihat tadi, dia ada 3 banjaran iaitu banjaran Croker, banjaran Terus Madi dan banjaran Bresi. Okey, seperti yang kita lihat tadi, dia ada 2 gunung iaitu G3. G3 Gunung Kinabalu di bahagian banjaran Croker dan G4 di bahagian banjaran Terus Madi iaitu Gunung Terus Madi. Okey, untuk Sarawak pula kita ada 4 banjaran iaitu banjaran Tamak Abu, Pegunungan Iran, Pegunungan Hos dan banjaran Kapuas Hulu. Okey, untuk Sarawak kita ada 1 gunung di Sarawak iaitu Gunung Mulu dengan ketinggian 2376 meter. So sedikit selingan iaitu info geografi. Taman Negara Gunung Mulu mempunyai rangkaian gua yang terpanjang di dunia. Di sini terletaknya Sarawak Chamber iaitu ruang bawah tanah terbesar di dunia yang boleh memuatkan 40 buah kapal terbang Boeing 747, yang mana gua yang paling panjang di Asia Tenggara iaitu Gua Rusa juga terletak di sini. Gua-gua besar ini menjadi tempat tinggal berjuta kelawar dan burung layang-layang. So kalau ada soalan berkaitan dengan Sarawak iaitu Sarawak Chamber, apa yang boleh dimuatkan, kita boleh tahu kat sinilah. Cikgu dah terangkan dalam Sarawak Chamber tu adalah ruang bawah tanah yang paling terbesar di Asia Tenggara, di dunia, maafkan cikgu, di dunia, yang boleh memuatkan 40 buah kapal terbang Boeing 747. So betapa besarnya kawasan gua dekat Sarawak ni. Okey,